Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqmal Hakim bin Abdul Hamid. Saya di sini ingin menghuraikan tentang maksud kepimpinan. Kepimpinan ialah proses pengarahan tingkah laku orang lain ke arah penyempurnaan sesuatu objektif. Kepimpinan juga ialah proses mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Kepimpinan juga ialah kewujudan seorang pemimpin yang berada di dalam organisasi yang mempunyai struktur yang tersendiri dalam untuk mewujudkan hubungan antara pemimpin dan pengikutnya untuk mencapai kecemerlangan. Kepimpinan juga ialah ciri-ciri khas orang yang boleh memimpin sesuatu negara, sesuatu negeri, organisasi ataupun badan-badan lain. Perbezaan antara pengurus dan pemimpin. Kepimpinan ialah kemahiran dan orang yang memiliki keupayaan ini dipanggil sebagai pemimpin. Pengurusan pula ialah disiplin. Orang yang mengamalkan disiplin ini dikenali sebagai pengurus. Yang kedua, pemimpin menginspirasi, mendorong dan juga mempengaruhi orang-orangnya untuk mencapai tujuan organisasi. Pengurus adalah satu hubungan penting antara firma dan pihak yang berkepentingannya, iaitu pekerja, pelanggan, pembekal, pemegang saham, kerajaan, masyarakat dan yang lain-lain. Pengurus orang yang menguruskan orang yang menguruskan fungsi pengurusan asas. Yang ketiga, pemimpin orang yang mempengaruhi orang bawahannya untuk mencapai tujuan sesuatu. Pengurus orang yang menguruskan organisasi dalam pengarahan, perancangan, arahan, koordinasi dan kawalan. Yang ketiga, organisasi tidak lengkap tanpa pemimpin. Tidak lengkap kerana apabila ia mempunyai suatu kelompongan. Apabila kelompongan itu berlaku, terjadinya ketidakseimbangan kerja antara ahli-ahli di dalam organisasi. Sebab itu, organisasi perlu seorang pemimpin untuk mengisi kekosongan kelompongan itu. Yang kedua, pemimpin perlu turun dalam kegiatan hal ehwal manusia di dalam organisasi. Contohnya seperti apa yang berlaku baru-baru ini apabila terjadinya serangan di tanah Palestin, apabila seorang pemimpin Turki ingin memanggil pemimpin-pemimpin negara Islam yang lain, dia menghantarkan surat mesyuarat antara semua pemimpin-pemimpin negara Islam, antara salah satunya agung kita yang sudah dapat dia punya sahutan. Dan contoh kedua seperti Tengku Mahkota Johor yang turun melawat rakyatnya yang terkena COVID, yang berada di dalam dewan, yang berada di banyak-banyak sekolah yang terkena virus, yang terkena pencemaran asap kilang itu. Itulah pemimpin yang memberikan contoh yang baik dalam kes-kes kemanusiaan. Yang ketiga,
dalam konteks suasana negara dunia baru ini, perlu pemimpin yang boleh memimpin sebuah organisasi dalam mengharui cabaran baru dan situasi yang baru ini, iaitu seperti pemimpin baru kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang memimpin negara Malaysia apabila terkena serangan COVID-19 yang memudaratkan dari banyak sektor ekonomi, sektor pelancongan, sektor macam-macam lagi, dan dia tenang dalam menghadapi tomahan dan keluhan rakyat yang banyak mendapatkan kerugian. Beliau sudah memberi contoh yang terbaik setakat ini, dan kita juga perlu pemimpin seperti beliau untuk memimpin negara yang sudah maju dalam memutuskan rantaian COVID-19 supaya negara kita kembali pulih semula seperti negara-negara lain. Okey, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.